Okey, sejarah tahun 4. Sumber sejarah memberikan maklumat yang tepat tentang suatu peristiwa yang berlaku, terbahagi kepada dua. Yang pertama, sumber primer, dan yang kedua, sumber sekunder. Sumber sejarah penting sebagai bukti bagi memahami sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Itu sumber sejarah. Baik, sumber primer atau sumber utama merupakan sumber pertama. Yang pertama berada dalam bentuk asal atau belum diolah. Contoh, fosil, manuskrip, dokumen rasmi dan artifak. Fosil ialah tinggalan tumbuhan atau haiwan yang terawet. Terdapat juga tinggalan rangka manusia yang dijumpai seperti Perak Man di negeri Perak. Okey. Baik, kita sambung. Manuskrip, tulisan tangan seperti Hikayat Hang Tuah dan Sulalatus Salatin. Artifak ialah hasil ciptaan manusia seperti alat batu, tembikar, senjata dan duit siling. Duit siling ya. Dokumen rasmi mengandungi catatan tentang sesuatu peristiwa sejarah yang telah berlaku. Itu dokumen rasmi. Baik, sumber sekunder. Sumber sekunder pula, penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal. Contoh, buku, majalah, risalah dan akhbar. Kaedah penyelidikan sejarah. Penyelidikan sejarah dilakukan untuk membuktikan peristiwa sejarah yang telah berlaku dan mendapatkan maklumat. Terdapat 3 kaedah penyelidikan sejarah. Apa dia? Yang pertama, kaedah arkeologi. Yang kedua, kaedah lisan. Dan yang ketiga, kaedah bertulis. Okey, kita sambung. Kaedah arkeologi. Apa dia? Proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Melibatkan proses gali cari, ekskavasi. Contoh, fosil, tembikar, barangan logam dan kulit siput. Terdapat juga bidang arkeologi maritim bawah air. Kaedah ini merupakan proses mendapatkan maklumat tinggalan kebudayaan manusia di dasar laut, sungai atau tasik. Contoh, tapak kapal karam, struktur purba dan artifak. Kaedah arkeologi yang digambar dia. Arkeologi di Sungai Batu, Kedah, Perak Man di Lenggung, Perak, dan arkeologi maritim yang dijumpai di perairan Malaysia. Ini contoh-contoh arkeologi. Baik, kaedah lisan. Proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Individu yang ditemu bual dikenali sebagai orang sumber. Orang sumber ialah mereka yang terlibat dalam peristiwa sejarah, melihat atau mendengar peristiwa sejarah daripada orang lain. Kaedah lisan. Langkah-langkah dalam kaedah lisan nak bertanya ni. Langkah pertama, mengenal pasti orang sumber dan menyediakan soalan berdasarkan tajuk kajian. Buat soalan. Langkah kedua, menemu bual dan merakam perbualan, kena ada alat rakaman. Langkah ketiga, menyalin rakaman, menyimpan data perbualan dan membuat penulisan. Okey. Kaedah bertulis. Apa kaedah bertulis? Proses mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran. Tengok tu. Maklumat ini diperoleh daripada dinding gua, kayu, batu atau bahan bercetak. Tu gambar tu lakaran dalam gua Tambun di Perak. Langkah-langkah dalam kaedah bertulis. Langkah pertama,
Mengenal pasti sumber sejarah yang tepat. Jangan duk ambil ikut dan ya. Langkah kedua, mengumpul sumber sejarah. Kumpul dulu. Langkah ketiga, mentafsir maklumat dalam sumber. Betul ke maklumat ni? Langkah keempat, membuat penulisan. Baru tulis. Baik, kesimpulan. Pengkaji sejarah boleh memilih mana-mana kaedah untuk mengkaji peristiwa sejarah. Kaedah yang terdapat dalam penyelidikan sejarah memberi ruang kepada pengkaji menghasilkan penulisan sejarah yang berkualiti. Okey, tugasan kamu. Salin nota dalam buku sejarah. Tulis satu karangan tentang diri, kamu dan keluarga.